putih sikit sihat. So mereka pun boleh kerja putih. Sebenarnya kriteria untuk kita menjadikan satu kulit tu sihat atau tidak bukan hanya semata-mata putih sajalah. Jadi untuk menjaga kulit yang cantik, nak jaga kesihatan kan, penjagaan dalam kita punya pemakanan pun menjurus juga kepada kulit yang cantik, yang flawless, yang cerah. Sebut je cantik, automatik dalam kepala kita akan terbayangkan kulit putih, bersih, muka licin, tak ada jerawat. Tapi betul ke kulit putih bersih ni dan tak ada jerawat ni dikira sebagai kulit yang cantik dan sihat? Sejauh mana fakta dan kebenaran itu? Justru dalam siri DNA kali ini kami akan membincangkan topik yang pastinya disukai ramai termasuk diri saya sendiri, iaitu mengenai putih, tiada jerawat. Jawapan dia kulit sihat ke? Assalamualaikum, saya Juliana Ramli dan bersama dengan saya kali ini seorang doktor perubatan dan estetik yang dibawahi oleh Karangkraf Medicare, Dr. Cik Muhammad Hafiz Cik Baharom. Hello Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Juliana. So apa khabar, sihat? Alhamdulillah, Doktor sihat? Alhamdulillah, sihat-sihat. So doktor, boleh tak doktor berikan maksud ciri-ciri kulit yang sihat, yang cantik, dan saya pasti bukanlah kita nak cerita pasal cerah semata-mata, betul doktor? Betul-betul. Okay, so basically kan, memang orang kata kulit putih ni menjadi satu orang idam-idamkan lah, terutama dari kalangan wanita, ya. Tapi sebenarnya ianya adalah hanya sebagai tanggapan saja, ya. Bila ada kulit putih ni, okey, orang kata sihat. Kulit putih sikit sihat. So mereka pun boleh kerja putih. Sebenarnya bukan kriteria untuk orang kata kriteria untuk kita menjadikan satu kulit tu sihat atau tidak bukan hanya semata-mata putih sajalah. Sebenarnya banyak lagi, ya. Seperti orang kata warna kulit tu mestilah, sampai bila kita tengok orang kulit putih, tetapi bila kita pegang ada orang kata kasar-kasar. So first kali kita tahulah ciri-ciri kulit yang sihat dan cantik. Okay, so pertama kali mestilah bersih, kulit yang bersih. Ya, apa yang maksudkan kulit yang bersih itu ialah bebas daripada jerawat. Tak ada orang kata jeragat dan juga blackhead, whitehead. So bila kita pegang pun kita akan rasa licin, mulus, gitu. Okay, so yang keduanya adalah kata warna kulit itu. Mestilah orang kata warna kulit yang konsisten dan sekata. Which means tak ada tompok-tompok, ya. Tompok-tompok orang kata setengah kulit tu orang kata boleh tengok sometimes kalau ada kulit yang setengah tu dia ada jeragat, ya, macam melasma, freckles, so kita boleh nampak warnanya akan jadi tak sekata, ataupun bekas jerawat yang sebelum-sebelum ni, so dia akan menyebabkan hyperpigmentasi, so menyebabkan warna kulit itu tidak sekata. Betul. Ya? Okay, so yang ketiganya kriteria untuk kita tahu bahawa kulit ni orang kata sihat, iaitu mestilah mempunyai elasticity yang baik. So banyak senang je, you boleh kata cubit pipi, kan? Kita cubit pipi dan mestilah kulit tu akan kembali kepada asal. So orang kata anjal, kan? Kulit yang anjal dan orang kata elastik yang bagus. So macam itulah, itu adalah antara ciri-ciri kulit yang sihat. Dan yang seterusnya, kalau kita memiliki kulit yang sihat itu, kita selalunya tak rasa apa-apa, kita akan sentiasa berasa selesa dan yakin apabila kita berhadapan dengan orang. Selalunya kalau kulit yang tak sihat, selalunya kita akan rasa rasa macam gatal-gatal, ada je rasa tak selesa, sensasi macam tu. So pertama kali pecahan kulit ni saya boleh bagikan kepada 5 kategori lah, ya. Okay. So yang pertamanya kulit yang normal. Kulit yang normal, kulit orang kata kulit berminyak, kulit kering, dan kulit sensitif ataupun kulit kombinasi. Macam sensitif ni doktor, ramai sangat. Saya memang selalu dengar berkenaan dengan sensitif ni, sikit-sikit sensitif. Tapi sebenarnya diorang tak tahu sebenarnya ada beberapa jenis. Sebab aku pakai yang ni tak boleh, aku pakai yang ni tak boleh. Is it one of the product pun akan menyumbang kepada dia punya feel yang dia tahu kulit dia sensitif, doktor? So basically kalau sometimes salah pilih kata skincare produk pun boleh menyebabkan orang kata allergic to our skin lah, muka, kan. So sometimes kita tak tahu ingredient apa yang actually kita allergic. Itu pun salah satu orang kata tanda yang kulit
mereka ini adalah sangat sensitif. So memang kena lebih orang kata berhati-hati lah. Selalunya kalau kulit macam ni, orang kata yalah, kalau boleh elakkan daripada chemical based skincare product and more prefer to organic based skincare product. Selalunya dia akan less cause allergic reaction to our skin. Tapi kan doktor, ada juga dulu saya pernah dengar dari kawan saya macam dia cuba pakai bahan organik, dia akan adanya timbul jerawat. So kalau dalam hal ni, adakah salah satu punca dia mungkin disebabkan oleh pengambilan ataupun penggunaan skincare yang sebelum ini yang menyebabkan reaksi jerawat breakout, ataupun ada punca-punca lain yang boleh menyebabkan jerawat breakout tu? Okay, first kali kita kena tahu secara apa sebenarnya punca-punca terjadinya breakout ni adalah selalunya adalah mungkin mereka ini tidak orang kata mengamalkan pengambilan makanan yang sihat, seperti orang kata dia kandungan makanan yang tinggi gula, dan juga berminyak ataupun sometimes dia orang kurang intake of vitamin D. Vitamin D bukan sahaja kan kita bangun pagi, kita jogging, kita expose pada cahaya matahari kan. Sometimes bukan itu saja, sometimes melalui pemakanan seperti pengambilan salmon, sardin, tuna, kuning telur, jamu dan lain banyak produk lainnya lah. Okay, so itu salah satu dari segi pemakanan. Yang keduanya faktor kata kurang tidur. Pun boleh orang kata menjerumus kepada puncanya naik jerawat breakout ni lah. Mungkin juga jenis yang perokok yang orang kata tegar. Jenis yang itu pun salah satu, because orang kata ialah bahan kimia yang ada dalam rokok tu sendiri pun boleh menyebabkan kulit, boleh ni jugalah sebenarnya malah yang tidak sihat ataupun dia stres yang berpanjangan kerja, dekat kerja santai dia pun tak sedar yang dia pun mengalami stres. Bila stres berpanjang pun boleh meningkatkan hormon stres, kortisol, dan so di sini menyebabkan kelenjar minyak muka kita menghasilkan sebum yang secara berlebihan. Sebab itulah salah satu punca. And then kalau bagi golongan wanita pula, selalunya nak dekat-dekat datang haid kan, selalunya ada berkaitan dengan hormon estrogen. So bila berkurang sudah menyebabkan boleh sebab tu kenapa perempuan nanti bila tanda haid tu ada naik jerawat lah, perubahan dari segi emosi dan sebagainya. Itu pun salah satu kita kena take note jugalah, perubahan hormon, kurang hormon estrogen dan sebagainya. Setengah orang dia ada habit iaitu dia suka pegang muka. Saya dah pegang muka macam tu. Padahal dah pegang meja, pegang handphone, pegang dan sebagainya, tombol pintu dan sebagainya. Tiba-tiba kita pegang muka kita. Itu pun salah satu, kita tak tahu apa kuman bakteria yang ada dalam tangan, so kita terus pegang muka ni, kita tahu memang sangat sensitif, especially kulit muka kita. So itu antara inilah boleh jadi punca kepada jerawat breakout juga. And then pemilihan skincare produk muka pun sangat penting. Kalau boleh pilih betul-betul, buat sedikit orang kata study dulu, research akan satu produk sebelum kita membelinya. So make sure pilih yang betul-betul yang diluluskan KKM, tengok baca balik ingredient apa yang terkandung di dalamnya. Okey, so doktor, kita tahu bukan masalah kita ada berkaitan dengan jerawat sahaja. Terdapat juga jeragat, cirrhosis, eczema, dermatitis, ketuat kutil, semua hyperpigmentasi, kulit merekah, melasma, banyak sebenarnya. Adakah jikalau masalah-masalah ini dihadapi oleh seseorang di luar sana, dan saya jugalah kan, semua orang ada masalah masing-masing, dia boleh menghancurkan harapan kami ini semua. Sebab apa? Kita nak dapat kulit yang elok, tapi kita ada masalah-masalah yang macam mana tu doktor? Okay, so memang tak dinafikan lah kalau ada benda ni, ada orang tu sampai tak takut, segan nak keluar, malu nak keluar rumah dan sebagainya, sampai membuatkan rasa stres dan down, takut orang nak keluar rumah dan sebagainya. Tapi sebenarnya ianya bergantung kepada di bahagian mana yang terlibat itu, di bahagian mana keterokan dia macam mana, seperti eczema, psoriasis kan. So ada orang memang mengalami mengidap masalah eczema ni
dengan sangat teruk. So sebenarnya memang rawatan yang dibuat memang perlu dapatkan rawatan yang orang kata dengan segera dan juga rawatan yang berterusan supaya sebab saya tahu memang kalau nak sembuh 100% tu memang tak dapat, tetapi at least kita dapat mengawalnya daripada lagi teruk. Tapi maksud saya di bahagian-bahagian tertentu, maksudnya kalau di kawasan yang tak nampak, ya, seperti ada orang dia tak kena kat muka, tak kena dekat tangan, ada orang kena di bahagian-bahagian yang tertutup seperti kita pakai baju tak nampak lah. So masih lagi consider sebagai bukan musnah harapan, masih ada harapan maksudnya. Masih ada harapan, so mereka boleh senyum gembira lagi. So faham. Macam kutil ke ketuak dan sebagainya, benda tu kalau ada dalam jumlah yang sedikit, benda tu boleh dirawat. Kita hanya buat rawatan, kita cut dan just tinggalkan kesaparut tu, kita boleh guna laser. Okey, doktor, saya ada satu soalan lah ni daripada kawan saya. Dia terkena sunburn. Sunburn. Sunburn ni bukan pada wajah dia, pada kulit tangan. Kemudian kulit tangan dia. Dan bila dia terkenanya sunburn pada kulit tangan dia ni, terjadinya selepas beberapa hari dia nampaklah hitam. Lepas tu beberapa hari naiknya bintik-bintik hitam di situ. Macam seolah-olah macam melasma ataupun hyperpigmentasi. Jadi benarkah dekat tangan dia boleh ke, ataupun memang boleh terjadinya juga hyperpigmentasi itu pada kulit tangan ke, doktor? Sunburn ni sunburn adalah kita kategorikan sebagai first degree burn, ya. Degree of burn kita ada first, second and third lah. So sunburn usually kategori first degree burn. So bila berlaku burn, maka lepas tu mungkin boleh jadi, mungkin dia garu-garu ke menyebabkan PIH. So the consequence selepas itu. Sebab hyperpigmentasi ni boleh terjadi bukan hanya di muka saja, di area mana-mana saja kulit lah. So kena pasti betul-betul kena tanya balik, adakah sometimes lepas burn tu maybe dia kering, mereka dia gatal garu, so boleh menyebabkan hyperpigmentasi juga kesan dia. Sebab tu bila datang saya akan tanya betul history back, apa sebenarnya yang dia alami lah. Mungkin sekadar burn saja, selalunya dia akan boleh subside, lepas tu boleh resolve dengan lama-lama, because kulit kita ni pun akan berlaku continuous regenerasi, proses regenerasi. So dia akan mengganti lapisan kulit yang telah mati tu. So tadi bila kita bercerita berkenaan dengan pelbagai masalah, sebenarnya yang menjadi nombor satu adalah jerawat. Adakah ianya betul, doktor? Maknanya contohlah kulit dia okey je, tapi tiba-tiba naik jerawat. Jadi boleh tak kita consider sebagai itu sebenarnya kulit dia tak sihat? Ada ke macam tu, doktor? Ke sebenarnya kulit yang sihat ni boleh je naik jerawat? Sebenarnya naik jerawat ni orang kata satu yang memang semua orang pun alami. Memang kita akan berlaku juga once while in the life. So memang semua orang tak akan lari daripada naiknya jerawat. Cuma bezanya teruk tak teruk. So memang jerawat ni normal, memang normal. Sebab kita tak sama, sebab kita kerja pun yalah balik lambat, tidur lambat. Sebab kita sometimes kita perlukan, kerja kita tu perlukan sacrifice sedikit untuk tidur lambat, untuk kita buat sedikit kata assignment, saya beberapa siap. Esok dah nak kena hantar dah ni. Betul. So sometimes kita bila hari cheat day kita terlebih ambil makanan-makanan yang tingginya gula. So naiklah jerawat esok. So macam tu kita tak sedar kenapa kena jerawat, sedangkan aku dah pakai produk yang bagus, ya, tidur dah orang kata ni. Tapi sedar benda-benda kecil-kecil itu pun sebenarnya boleh menyebabkan tiga, sebab orang lain dia punya threshold untuk kena jerawat. Bila naik jerawat, jangan panik. Pergi kat cermin terus picit, jangan. Dan itu menyebabkan lagi jerawat tu makin teruk. Sometimes boleh menyebabkan breakout. So caranya relax, ambil je ubat jerawat. Ubat jerawat tu sapu je. Ataupun boleh dapatkan nasihat profesional kesihatan dan juga kecantikan, boleh dermatologi pun boleh. Tapi ada ke juga yang kena mengena dengan masalah genetik? Kadang-kadang kalau mak ayah kita memang ada masalah kulit, jatuh pula ke anak-anak dia, daripada anak-anak jatuh cucu cicit dia. Adakah betul, doktor? Ya, betul. Memang ada setengah penyakit kulit tu yang tidak berjangkit lah selalunya, memang ada kaitan dengan patogenetik turun-temurun lah. Seperti macam saya beritahu tadi, psoriasis, seborrheic dermatitis, eczema, benda macam tu. Benda tu memang orang kata dia ada rawatan selalunya kalau kita akan pakai
injection, ada yang memerlukan krim sapu, rawatan lampu, terapi dan sebagainya. Dia just orang kata untuk prevent daripada makin lebih teruk. Sebab itulah perlukan pemakanan seimbang baik pihak individu itu sendiri yang mengalami penyakit genetik ni, seperti mengalami eczema yang teruk, ya. Mereka perlu orang kata rawatan tu perlu merangkumi semua, baik dari advice rawatan pada pihak pakar doktor sendiri dan juga individu yang mengidap penyakit ini, ya, macam di rumah, pengambilan pemakanan yang sihat. Tapi at least kita prevent dia makin lagi teruk. Dia boleh kawal. Memang faktor genetik memang tak boleh nak buat apalah benda ni. Dia memang tak boleh nak 100% sembuh. Tapi doktor, sebelum tu memang ada satu soalan ni yang memang sangat popular. Sebab apa? Betul ke ada produk yang boleh mencerahkan dan boleh memutihkan kulit? Ada yang claim sampai 14 hari dah boleh putih. Saya pun nak dapat macam tu kan. Jadi sejauh mana, yang kedua pula, sejauh mana pula keberkesanan produk anti penuaan? Sebab banyak produk anti penuaan juga di luar sana. Saya dah umur 30-an ke atas memang cari anti penuaan, doktor. Yalah, jadi memang orang kata whitening skincare kan, whitening produk untuk putih, ya, sampai claim 14 hari. Sebenarnya okey macam inilah. Sebenarnya memang saya dengar banyak daripada sejak dulu lagi sebenarnya benda ni putih-putih tu. Keberkesanan dia tu okey. Sebab selalunya sebenarnya saya boleh kata saya tak berapa galakkan lah sebenarnya. Saya tak berapa galakkan sangat sebab banyak produk-produk yang di luar sana, especially kita pun kena betul-betul buat research dulu kan. Sebab produk putih ni selalunya ada bahan-bahan yang terlarang. Sebab mereka tahu diorang nak cepat kan, nak cepat. Contohlah saya bagi contoh mudah macam mercury. Ya, mercury ni kalau salah satu memang dia antara yang untuk kata memang kena ada bentuk untuk putih dan kesan putih dalam masa yang cepat. So benda ni mercury memang sangat orang kata tak baiklah. Sekali lagi kalau dia ambil jangka masa yang panjang, memang dia memberi kesan putih, muka pun memang putih, tetapi dalam masa sama dia boleh diserapkan dalam kulit dan pergi ke dalam darah. So lama dia akan efek kita punya, boleh efek kita punya sistem saraf dan juga buah pinggang, betul. Okay, so jadi apa nasihat saya, yang dimasukkan maybe ada testimoni dan sebagainya putih lepas 14 hari. Saya memang tertarik dengan satu benda 14 hari tu. Sebab 14 hari yang masukkan itu adalah proses regenesis, proses regenerasi kulit. Ya, betul. So memang pandai, dia pun maybe ada buat study juga, ada orang yang jual. Sebab dan proses regenerasi ni kulit ni memang betul average 14 hari. Dan selalunya ia akan menjadi lebih slow as we getting older, semakin meningkat usia. So kalau seseorang itu memang dia tend pergi vacation, let's say terdedah pada cahaya matahari dah lama, so memang sunburn, lepas tu pakai produk dia putih kembali kulit asal, betul. Tapi kalau putih seputih-putihnya tu, yang tu sukar untuk dipercayai sedikit. Selalunya tak ada orang putih sekali, tapi unless kalau pakai bahan-bahan yang terlarang macam saya cakap tadi lah. Kalau that one is consider, kata cara yang tak sesuai lah sebenarnya. Betul. Kalau guna cara yang sesuai, memang mengambil masa. Unless kita pakai teknologi yang canggih, mesin dan sebagainya, itu lain. Itu lain pula. So bagi saya, berhati-hatilah dalam memilih produk-produk yang especially yang claim kata 14 hari. Betul, doktor. Okey, macam mana pula dengan produk anti penuaan tu, doktor? Betul ke tidak? Okey, first sekali saya nak bagi macam Junana lebih faham lah. Selalunya kalau kita biasa dengar produk-produk anti penuaan ni, dia ada banyak jenis, ya. Tablet form ke, serum, ya. Ada yang orang kata claim yang masuk melalui IV, intravenous, melalui darah. Okay, first kali kita kena tahu what is actually tanda-tanda penuaan itu. Okay, apa yang dimasukkan dengan sign of aging. Yang pertamanya sign of aging adalah termasuk kita akan bantu wrinkles, kedut-kedutan di dahi, di sekitar mata kita, yang kita panggil dia sebagai crow's feet. Crow's feet, yes. So itu antara that's sagging cheeks, kulit kendur di bahagian pipi, and then kulit ternampak macam kering daripada biasa, bibir pun dah mula start menipis, dan kulit paling nipis adalah di bawah mata kita. So eye bag pun dah start keluar, dark circle, lingkaran hitam di bawah mata. So this is all the
orang kata tanda-tanda penuaan. So krim kebesaran krim serum selalunya produk memang pertama kali memang kita kena tengoklah kata apa kandungan kita kena buat study betul-betul, make sure ada lulus KKM dan memang international yang memang recognized yang selamat memang. So bagi saya kalau pakai produk semata-mata memang memerlukan masa yang agak panjang. Yes, memang kita memang tak mampu untuk orang kata lawan proses penuaan ni, tetapi at least kita do our part untuk slow the progression of the aging process. So benda-benda serum sebagai ni bagi saya ini adalah complementary kepada rawatan yang dibuat di klinik, di setting klinik. Soalnya sebab kalau pakai kita hanya solely depend on klinik, yes, ada kesan ada juga macam serum macam yalah bila kering kita pakai serum pelembab, betul tak? Serum pelembab itu consider sebagai penuaan juga, sebab penuaan ni secara menyeluruh, betul, macam-macam. So macam lingkaran mata bawah hitam kita pakai krim yang untuk cerahkan bawah mata, so dan sebagainya. So memang ada hasil tapi slow. Slow. So kalau nak kata lebih detail memang selalunya kita akan discuss di klinik setting. Lagi orang kata preferable and lagi convenient. Okay, so doktor, saya ada merujuk satu artikel yang diterbitkan oleh www.besthealth.mag ataupun magazine I think. So dia kata mengikut laman web ni dia terdapat beberapa jenis makanan yang boleh membuatkan kulit kita sihat dan cerah. Contohnya tomato, saya suka makan tomato. Lepas tu teh hijau, antioksida, beras perang. Kemudian ada makanan laut. Tapi tak tahulah makanan laut ni daripada part mana, sebab saya saya suka makan makanan laut tapi saya tak tahulah dia boleh memberikan impact kepada kulit jadi cerah. Jadi apa sebenarnya pandangan doktor mengenai dia? Okey, so sekali macam Ju beritahu tomato lah kan. Kalau macam tomato saya sendiri pun memang amalkan tomato. Betul, sebab saya tahu memang ianya kaya dengan lycopene. Yes, betul. Yes. So memang dia bantu mengelakkan daripada kita, kita kan tak pernah tak terdedah kepada matahari unless kita ada rumah je. So dia mengelakkan daripada kena kesan daripada sinar matahari itulah. Okey, yang macam teh hijau ni dia sebenarnya saya tengok teh hijau ni memang sebenarnya saya memang suka juga minum teh. Tapi saya tahu teh hijau ni dia bersifat untuk anti jerawat. Sebab dia antioksidan juga, sebab dia ada polifenol. Yes. Memang kata sendiri. So memang sebenarnya digalakkan untuk kita minum teh hijau ni. Hari-hari pun tak ada masalah, sebab dia memang dapat mengurangkan tahap hormon pengeluaran jerawat, iaitu yang dipanggil dihydrotestosteron, DHT. Okey, beras perang pula ni dia selalunya kita dengar beras perang ni untuk orang yang nak diet, betul? Diabetes. Yes. Kan. So dalam beras perang dia mengandungi ceramide. Ceramide ni dia orang kata dia bagus, dia macam dalam beras perang ni dia boleh mengharapkan ceramide, dia masuk ke bila kita ambil kulit, dia masuk ke dalam kulit dan dia membantu mengekalkan hidrasi kulit kita. So dia akan menyebabkan seorang tu nampak kulit dia lembap, licin, berseri-seri dalam natural. Yes, betul. So doktor, makanan laut doktor. Okey, so makanan laut ni dia sama macam ikan pun ada ikan laut kan. So makanan laut lah. So saya pun sendiri tak berapa sangat makan ikan laut because of saya ada alahan lah teruk pada tapi saya tahu memang kalau makanan laut ni memang ada terkandung asid lemak omega 3. So sebab tu dia membantu mengahatkan pengeluaran macam kimia keradangan dalam badan kita ni, so yang boleh menyebabkan kekedutan. So dia lebih kepada lambatkan proses penuaan tu. Sebenarnya kalau macam yang saya cakap dari ringka-ringka, crossfit dan sebagainya tu kan, dia dapat membantu benda-benda macam tu lah. Tapi yang spesifik of course saya rasa bukan obviously bukan benda ketam, udang dan sebagainya. Faham. Okey doktor, kalau kata contoh saya lah ataupun mungkin kita punya penonton-penonton pelayar Sinar Plus Sinar Harian yang ingin berkunjung ke klinik estetik, biasanya apa rawatan yang doktor lakukan? Ada tak alatan-alatan canggih untuk merawat ataupun produk-produk khas yang disyorkan kepada mereka?
Produk-produk yang saya ada selalunya standard lah, standard klinik yang saya rasa klinik lain pun ada. Tapi kalau dari segi apa yang saya boleh tawarkan adalah selalunya saya bergantung kepada apa yang dia expect dan concern dia. Let's say contoh dia ada parut jerawat lah, paling mudah saya contoh parut jerawat yang sangat teruk. Selepas mengalami breakout yang teruk dan breakout dah hilang, dah resolve, cuma ada parut yang susah, dah lebih setahun tak hilang lagi. Setengah kulit memang jenis yang macam tu. So dia lambat baik. Yes, so saya di situ yes, memang saya akan suruh kita ada facial analyzer. Facial analyzer yang teknologi yang terkini, yang memang sangat begitu canggih, yang di mana letak muka je scan, automatically dia akan cerita semua benda. Termasuklah pori-pori kita, pigmentasi yang baru nak timbul, yang kita tak nampak dengan mata kasar pun dia boleh cerita, yang baru nak tumbuh pun dia boleh cerita. Dan lepas daripada report from the facial analyzer, baru berjumpa dengan saya. Lepas itu barulah saya akan meneliti balik kulit individu ini, mereka, and then di situ saya akan advise apa yang sesuai. Tetapi selalunya memang rawatan untuk parut-parut ni selalunya kita akan pakai laser, CO2 laser. Okey, baiklah doktor, nampaknya perbincangan kita pada hari ini dah tamat dan sehingga setakat ni semoga apa yang dikongsikan oleh doktor dapat membantu mereka di luar sana, jadi untuk menjaga kulit yang cantik, nak jaga kesihatan kan, penjagaan dalam kita punya pemakanan pun menjurus juga kepada kulit yang cantik, yang flawless, yang cerah. Dan selepas ini, pada anda semua yang telah pun mendengar perkongsian daripada doktor, hari ini mungkin dah start nak mula peka dalam penjagaan kulit, penjagaan kesihatan yang dengan cara yang betul, dengan cara yang lebih konsisten. Sebab apa, tanpa konsisten ni pun kita tak akan dapat result yang kita nak. Betul. Betul. Memang kena konsisten dan disiplin tu kena tinggi. So doktor, sebelum kita nak mengucapkan selamat tinggal kepada penonton dan pelayar kita, satu perkara dalam penjagaan kulit pada era COVID-19 pandemik kita nak memasuki kepada endemik ini adalah sesuatu adalah pemilihan face mask yang baik, yang elok doktor. Supaya apa, kita tak ada masalah gatal-gatal kat muka ataupun bertambah lagi kawan rapat di dalam muka kita ni, jerawat dan sebagainya. Jadi doktor, kalau doktor tengok kat sini, pelitup Karangcraft Medicare ni memang direka untuk mengatasi hal-hal yang saya nyatakan tadi, kegatalan, jerawat dan sebagainya. Jadi doktor, saya tengok di bahagian belakang pun doktor ada letak walaupun dia CP-CP di situ doktor. Ya, nampaklah jelas kelihatan dekat saya punya tempat belakang tu, CP saya. Dan doktor saya boleh, ada ting, yay, okey. Cantik. Boleh tak? Cantik. Doktor boleh tolong pakai, kita nak tengok doktor pakai macam mana. Pakai sikit, okey. Yes. Alright. Selesa. Memang sangat selesa dan orang kata color dia pun memang putih, memang sesuai dengan tempat kerja saya lah. Memang terbaik. Memang terbaik doktor kan. Saya pun suka, saya pun hari-hari pakai pelbagai sebenarnya range yang mereka keluarkan. Ada yang seperti doktor pakai sekarang ini, ada yang head loop yang mana kalau kata yang berhijab ataupun yang mungkin saya pernah pakai juga pada anak-anak saya. Cukup elok. Selesa je kan dia ngikut. Tapi memang selesa, dia punya memang rasa selesa sangat pakai. Dia fit ngam-ngam dekat muka, tak ada rasa longgar-longgar, kemas, kelihatan kemas lah. Memang kadang-kadang ada bau wangi, tak tahulah kalau wangi tu sebab memang, tapi memang wangi, selesa. Bukan saya nak ni, tapi memang bau selesa, sedap. Selesa kan doktor sangat kan? Selesa, ya. Saya pun dah pakai banyak jenis-jenis mask kat Malaysia. Memang ada yang company mask yang bagi saya try, macam-macam mask saya dah try, tapi ni antara yang saya rasa the best. Memang terbaik. Lepas tu ada style, ada logo dekat sini. Tengok. Karangcraft doktor. Terbaik. Okey. So sebenarnya kalau katakan doktor kalau tengok kat sini, mungkin itu yang doktor boleh pakai. Kalau kita tengok dekat sini adalah merupakan KN95. Ini yang warna macam mamas sikit ni.
Kalau contoh kalau kita nak pergi kat tempat yang lebih sesak dan pengambilannya tengok dia ada pakai bagi plastik juga di sini. So lebih bersih untuk kita letakkan dalam beg kita dan sebagainya. So sebenarnya mereka ada pelbagai range. Contohnya kalau kata anda nak dapatkan, sebenarnya boleh dapatkan, nanti juga akan share sekejap lagi. Okey doktor, terima kasih Dr. Sudi nak tunjukkan kepada kita penutup muka tu. Terima kasih pada Dr. Cik Muhammad Hafiz, Cik Baharum yang meluangkan masa bersama dengan kita hari ini, bercerita berkenaan dengan kulit, bercerita macam mana kita nak dapat kulit yang sihat daripada segi pemakanan dan sebagainya. Dan kita nak ucapkan juga jutaan terima kasih kepada Craft Medicare kerana menjayakan program DNA kita. Kalau tak dapat saya nak jumpa dengan doktor hari ini walaupun slightly maya. Terima kasih juga kepada Craft dan juga Medicare, Juliana juga host pada hari ini. Terima kasih kepada Sinar Harian dan juga Sinar Plus betul. So itulah, terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi mengenai salah satu topik yang saya rasa cukup penting juga dalam kehidupan seharian kita, iaitu berkenaan dengan kulit. Jadi saya so itulah. Okey, so kepada anda, kalau doktor pun, kalau anda di luar sana yang manalah berminat kan nak dapatkan pelitup muka ataupun face mask keluaran Craft Medicare ni, apa yang anda perlu lakukan adalah anda boleh saja pergi ke mana-mana cawangan-cawangan yang berdekatan dengan rumah anda yang ada KK Mart, ataupun contohlah kalau katakan malas ataupun berada di luar kawasan yang tidak ada kedai-kedai KK Mart di rumah anda, anda boleh juga membuat pembelian melalui Shopee Craft Mall Store ataupun ke laman web mereka iaitu karangcraftmall.com. Baiklah, kita dah tamat. Tamat dah hari ini doktor. Alright, okay. Kita dah tamat kita punya siri DNA. Pada mereka jangan lupa untuk share siri kali ini, sila like, follow dan juga subscribe ke semua platform Sinar Plus. Jika kita berjumpa lagi, saya Juliana Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bye. Bye.